Baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton pada hari ini. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersiaran dari studio Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (ILID) Kementerian Belia dan Sukan untuk satu sesi bual bicara Integrity Talk Program, satu inisiatif yang dijalankan oleh ILID bagi menyemarakkan sambutan Bulan Integriti Kebangsaan tahun 2020 yang bertemakan Integriti Putuskan Rantaian Rasuah, yang kita siarkan secara langsung menerusi Facebook Live ILID. Baiklah, saya kira semua penjawat awam terutamanya warga ILID khususnya telah pun mengetahui dan memahami apa itu integriti dan kepentingannya dalam kehidupan kita. Dan kita juga sering bercakap tentang good governance. Kita juga sering mengimpikan prestasi dan imej organisasi, tidak kira sama ada syarikat swasta, badan-badan korporat mahupun perkhidmatan kerajaan, sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Tetapi keruntuhan integriti masih lagi wujud, khususnya dalam isu-isu penyelewengan dana mahupun salah guna kuasa. Biarpun dalam situasi pandemik pada masa ini, ia bukanlah alasan untuk kita tidak melaksanakan program pemantapan integriti. Seperti COVID-19 juga, rasuah dan ketirisan tidak mengenal mangsa dan memberi kesan kepada semua orang, tidak mengira kelas ekonomi, etnik dan agama. Justru, inisiatif pembudayaan integriti ini dilihat perlu dilaksanakan setiap masa dan secara berterusan untuk memastikan budaya kerja yang produktif di kalangan penjawat awam. Untuk itu, saya perkenalkan dan mengalu-alukan kehadiran panel jemputan kita ke studio ILID pada pagi ini. Beliau sangat berpengalaman dalam bidang pengurusan sumber manusia, pengurusan majlis serta perhubungan awam. Kalau boleh saya kongsikan sedikit pengalaman beliau sebelum ini. Beliau pernah ditempatkan di beberapa jabatan, antaranya Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jabatan Perkhidmatan Awam, Education Malaysia Indonesia dan yang terkini di Pejabat Menteri Besar Selangor. Selamat datang diucapkan kepada Encik Muhammad Hidayat bin Saufi. Terima kasih. Beliau merupakan Ketua Setiausaha Sulit kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor. Terima kasih Encik Hidayat kerana sudi datang. Terima kasih atas undangan. Ada sedikit kata-kata aluan daripada Encik Hidayat? Hai, cukuplah sebab sikit je kan. Baiklah, menonton sesi bual bicara kita pada hari ini akan bersiaran lebih kurang dalam 1 jam hingga 1 jam 30 minit dan akan mengupas mengenai topik dulu lain, sekarang lain. Apakah maknanya kepada kita? Okey, kalau boleh kita mulakan Cik Dayat. Ya, sila. Bersedia ya? InsyaAllah okey. Okey. Okey, dulu lain, sekarang lain. Apa yang dimaksudkan dengan dulu lain, sekarang lain ni Cik Dayat? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih Puan Hastina selaku pemudah cara sesi pada pagi ini. Keduanya ucapkan terima kasih juga. Saya ucapkan terima kasih kepada ILID atas kepercayaan untuk mengundang saya. Mudah-mudahan bermanfaatlah untuk 1 jam setengah ni, tidak membazirkan masa sesiapa untuk mendengar perkongsian pandangan saya. Sebagaimana yang Puan sebut tadi, saya nak permudahkan secara santai saja. Apabila kita sebut dulu lain, sekarang lain, apa maknanya buat kita? Saya mengajak pendengar dan kita bersama-sama untuk kita himbau sekejap dalam tempoh 20 tahun ke belakang. 20 tahun ke belakang kita dapat lihat bagaimana perubahan masa tahun 90-an. Kalau tahun 90-an, kalau kita tengok pada tahun 90-an, orang gila pada radio, kemudiannya dia beralih kepada Walkman, Discman. Lepas tu dia akan pergi kepada Sony, kan, ada yang kecil tu, yang tu kemudian ada evolusi pergi kepada iPod. Dan sekarang ini untuk mendengar lagu kita tak perlu dahkan radio pun, kita boleh menggunakan telefon bimbit kita saja. Itu contoh yang paling mudah. Sama jugalah dengan kita menonton televisyen, ataupun mungkin kalau dulu kita nak melihat ataupun apa bentuk paparan televisyen. Televisyen ni dia boleh jadi besar orang satu ketika dahulu. Kalau kita pakai, kira orang yang kaya loaded ni, dia akan beli TV plasma yang sebesar manusia tu, setinggi manusia tu. Tetapi sekarang ni dengan adanya peredaran teknologi, kita dapat melihat skrin yang ada depan kita ni pun hanya besar dia boleh sampai 60 inci dan tebal dia cuma hanya kurang daripada 2 inci. Itu evolusi. Malah sekarang ni saya difahamkan dah ada teknologi untuk TV lipat pun. TV yang boleh dilipat, maksudnya dia skrin yang boleh dilipat dua.
Itu antara lain. Kemudiannya sekarang ni kita tengok kegilaan. Sekarang ni Sony mengumumkan ada PlayStation 5. Cuba kita balik kepada 20 tahun yang ke belakang. Orang tak main pun PlayStation ni. Tapi apa yang orang main? Dia main Tetris. Kita beli game Tetris. Selepas itu ada Micro Genius. Lepas tu ada Nintendo dan sebagainya. Ini perubahan-perubahan. Samalah juga dengan saya percaya ramai sahabat-sahabat kita di luar yang menonton sekarang ni mungkin susah nak menonton menggunakan komputer ataupun laptop kerana talian kerajaan tidak membenarkan ianya diakses. Kita baru dapat telefon bimbit. Satu ketika dulu, kalau kita ambil zaman kita di universiti lah, kita akan kumpul duit shilling. Nak bercakap dengan mak kita ke ataupun bercakap dengan kita punya girlfriend, boyfriend ke, kita akan kumpul duit shilling ni dekat telefon awam. Dan kod yang paling digunakan masa tu apa dia ni? 3 jari ni lah. Kalau kita masih ingat lagi, kalau kita bergayut dekat telefon loan macam ni lah, kita tekan nak bagi tahan orang lama bercakap tu. Kononnya dengan kod ini ni kita boleh bertahan 10 sen tu boleh tahan 30 minit. Ni kurafat tahap besar lah kalau nak kita cerita zaman dulu kan. Sekarang ini orang dah tak pergi public phone. Malah kalau kita ada option pun kita ada cara lain. Kita tak menggunakan telefon. Ini yang saya katakan dulu dan lain sekarang lain. Itu kita bercerita tentang kehidupan kita. Samalah juga dalam konteks kita sebagai penjawat awam. Dulu kalau zaman dulu laporan kehadiran tahun 80-an ni dulu ni, sebelum adanya dikenalkan mesin perakam waktu tu kena tulis buku dekat kaunter. Datang kerja kena tulis buku tahun 80-an. Kebanyakan sekarang guna punch card. Lepas guna punch card sekarang ni dah ada thumb print. Kita guna thumb print. Lepas tu kita dah ada imbasan retina. Di setengah tempat imbasan retina sebab katanya ada jari tak boleh detect dan sebagainya. Tak cukup dengan itu, zaman Covid ni tambah 2 pula. Tak cukup dengan imbasan retina ataupun imbasan cap jari, kena imbas suhu pula. Inilah yang dikatakan dulu lain sekarang lain. Kerana dunia melihat bahawa perubahan itu sedang berlaku. Kita tak perlu lagi menunggu setahun ataupun 2 tahun. Tidak ada manusia di atas muka bumi ni mengimpikan ataupun mengandaikan 2020 akan jadi seperti ini sekarang ni. Kita tak pernah terfikir pun 2020 ni. Apatah lagi kita yang sama kecil, kita diajar dengan lagu Wawasan 2020. Kita duk ingat 2020 ni kereta terbang. Kita duk ingat kalau kita tengok Back to the Future kan. Back to the Future tu dia tunjuk bahawa ada satu imajinasi dunia ni akan menjadi digitalized dan sebagainya. Tetapi pada 2020 ni tak sangka kita dihentak dengan pandemik COVID-19, menuntut kita melakukan perubahan. Inilah yang dikatakan kenapa dulu lain sekarang lain. Ini saya nak jadikan tu sebagai tema besar kita punya sesi ni, untuk kita faham naratif besar dia apa dan bagaimana kita nak kaitkan dengan apa yang akan kita bincangkan dalam tempoh sejam inilah. Jadi perbezaan yang berlaku, jangan kata di dunia, baik pun di Malaysia, tak payah di Malaysia, dalam jabatan agensi kita sendiri pun melihat bagaimana perubahan ini sudah menjadi satu benda yang wajib. Satu benda yang tidak boleh kita elak. Setiap kali kita bangun tidur, kalau orang yang bekerja, dia akan memfikir apa perubahan yang dia kena hadapi pada hari ini. Kita pun tak tahu. Dan apatah lagi dalam kita bercakap dalam pandemik COVID-19 inilah. Sebab itu ada orang kata, ada pepatah yang mengatakan masa itu emas. Tetapi ada juga yang mentafsirkan masa itu pedang sebenarnya. Kerana kalau kita tidak mengejar masa, masa itu akan memenggal kita. Jadi dah tak timbul lagi isu masa itu, the time is golden. Masa itu sudah menjadi ibarat pedang. Kerana kalau kita gagal untuk mengejar masa, masa akan meninggalkan kita, malah lebih kasar lagi dia akan memenggal kita. Maksudnya kita akan ketinggalan dan mungkin kita akan bukan sekadar ketinggalan, meninggal dalam tanda kata ataupun kutip kata yang relevan dengan kita pada ketika ini. Itu imbasan awal saya apabila kita nak bercerita dulu lain sekarang lain ni. Itu menarik sekali kupasan topik Encik Hidayat mengenai tajuk kita pada pagi ini dan kalau boleh kita kaitkan dengan kita punya berbicara pada hari ini dalam konteks perkhidmatan awam itu sendiri. Encik Hidayat, sejauh mana ia berkait rapat dengan kita selaku penjawat awam? Okey, tadi saya ulas berkenaan dengan kita ambil rekod kehadiran. Betul tak? Saya suka untuk kita menghimbau. Saya pertamanya biar saya garis bawahi bahawa saya ni bukanlah pakar teori, bukan juga seorang ustaz, bukanlah seorang pakar motivasi dan sebagainya. Jadi saya bercakap ni dalam bahasa layman, dalam bahasa orang-orang biasa, yang saya berharap ianya memanfaatkan Puan, memanfaatkan diri saya dan juga para pendengar yang memanfaatkan sesi sepanjang 1.5 jam ni. Kita ambil contoh yang mudah saja Puan. Kita lihat di pasaraya besar, hypermarket. Dalam pasaraya besar ni tidak kurang daripada 20 kaunter, 30 kaunter. Tetapi tak pernah kita tengok dia akan buka semua.
Betul? Pertama, betul. kita tak pernah tengok kaunter ni buka semua. Ya. Kadang-kadang dibuka 8-nya. Tapi pernah tak kita dengar orang komplain? Orang tak pernah komplain. Tetapi agensi kerajaan yang cuma ada 4, 5, 6 kaunter, kalau hanya buka 3 daripada 6, kita buka 4 daripada 6 ataupun buka 3 daripada 5, boleh viral dah. Ini lah pegawai kerajaan ni tak berintegriti, minum pagi, mengular dan sebagainya. Jadi ini yang kita katakan bahawa dulu lain sangat lain, kerana pada satu ketika dahulu tafsiran orang berkenaan dengan pegawai kerajaan ni, kalau zaman dulu-dulu kita tengok filem-filem kan, kalau kerja kerajaan ni, jangan kata kerja kerajaan, kerja pejabat pos pun dulu. Satu ketika waktu pejabat pos adalah agensi kerajaan, anak kamu kerja mana? Anak aku dapat kerja pejabat pos. Pejabat pos dengan muka-muka tu. Satu ketika dulu, bukanlah kita kata kerja pejabat pos ni tidak, maksudnya satu ketika dahulu dapat kerja kerajaan walaupun di pejabat pos tu, itu dah menjadi satu kebanggaan keluarga. Okey. Tetapi sekarang ni bila kita melihat menjadi pejabat awam ni, bukan sekadar menjadi kebanggaan, sebenarnya dia mendatangkan satu kebimbangan kepada kita yang menjadi pejabat awam. Kerana ekspektasi orang kepada kita. Puan bekerja di ILIT. Maksudnya agensi kerajaan yang menguruskan latihan dan pembangunan ataupun kita panggil capacity building kepada generasi muda. Tapi kerana pegawai kerajaan umum bonus 500 pun orang jaki dengan ILIT ni. Betul tak? Tuan saya cerita Selangor yang setengah bulan lah. Cerita yang di persekutuan yang dapat 500-600 ringgit ni pun orang kata, kerajaan gaji jalan time COVID ni dapat juga bonus. Apa? Sedangkan dia tidak tahu bahawa meskipun ada penggiliran tugas, work from home dan sebagainya, kita kena sentiasa bersedia dengan equipment dan sebagainya. Itu saya sebut tadi tu, kalau pasaraya besar, di bank orang tak bising. Kaunter tak buka. Tak pernah kita dengar viral bahawa ni tengoklah kaunter 8. Kita tengok Simel. Sini tengok. Kaunter 8 tak ada. Orang tak buat. Yang orang buat, bila kaunter kerajaan ni, kita akan ambil gambar. Tengoklah pegawai kerajaan minum. Kadang-kadang pegawai kerajaan, petugas kaunter ni bercakap sebelah dia. Senah. Kau masak apa hari ni? Pun boleh dijadikan viral. Sampai ke tahap itu. Kerana orang meletakkan bahawa pegawai kerajaan ni menjadi pejabat awam ni, dia kena ni. Apabila puan menanyakan kepada saya, sejauh mana ia berkait rapat? Melihat dengan kes-kes yang saya ambil sebagai contoh tadi tu, sebenarnya kita berhadapan dengan it's all about perception management. Satu ketika dahulu kita dipasakkan ke dalam pemikiran pejabat awam, the day where government knows best is over. Okay. Hari-hari di mana kerajaan tahu segalanya itu sudah berakhir. Kerana apabila kita, setiap individu di atas muka bumi Tuhan ini diberikan ruang untuk memakai apa yang kita pakai sebagai telefon bimbit, maklumat sudah berada di hujung jari. Maksudnya, kita boleh cakap, tak boleh, permohonan awak ni memang 3 bulan. Tetapi bila dia cek piagam pelanggan, kenapa piagam pelanggan kata 7 hari? Orang boleh ribat on the spot. Dia boleh mempersoalkan kita, mempersoalkan prosedur, mempersoalkan proses pada waktu yang sama, di saat kita tidak ada argument untuk mempertahankan. Ini satu keadaan yang mana sedang berlaku. Sebab itu kalau kita melihat, sebab saya nak kaitkan dengan jawapan pada yang pertama tadi, ini yang disebutkan sebagai dulu lain sekarang lain. Kerana kita sedang berhadapan dengan komuniti yang daya intelektual dia itu berada pada suatu tahap yang kita pun tidak boleh tentukan di mana. Maksudnya kita tahu dia bahawa dia mempunyai keupayaan berfikir, keupayaan bertindak yang kita tidak boleh jangkakan. Everything is, bahasa budak-budak hipster ni, unthinkable lah. Dia tak jangka. Dia unthinkable. Kita tak boleh nak jangka apa yang akan berlaku. Bila kita buat ni, orang kata ni lah masalah kerajaan. Kerajaan tak buat. Ini masalah ni. Pejabat awam tak buat. Tanpa mereka mengira bahawa walaupun kita ni ada waktu bekerja berperingkat 1, 2, 3, 4 fleksi, kita bila diarahkan standby 8 malam, kita standby 8 malam. ILIT kalau buat kursus tak boleh tidur malam pun sebab nak memikirkan apa yang berhadapan dia. Itu kita ambil contoh yang paling mudah. Tetapi inilah realitinya apabila kita menguruskan persepsi, itulah kita kena memasakkan, mempasak di dalam pemikiran kita bahawa dulu lain, sekarang lain. Maksudnya dulu, kalau kita dalam bahasa kasarnya lah, kalau orang-orang yang nakal sikit, dia kata kita nak kelentong orang awam ni boleh. Sekarang tak boleh. Tak ada ruang. Malah kita pun sama. Malah saya ni pun, cabaran saya besar berada di sini ni. Kalau saya bercakap ni pun, kalau orang kata ini lain, aku Google tak sama pun dengan apa yang kau cakap ni, pun boleh menjadi satu bahan juga lepas ni kan. Dikecap oleh Jabatan Netizen Malaysia lah. Itu ibaratnya lah kan. Jadi ini antara perkara-perkara yang sedang berlaku. Sebab itu kita melihat bagaimana ada berlaku anjakan-anjakan yang
yang besar. Kita melihat bagaimana China sebagai sebuah negara satu ketika dahulu yang ekonominya sifatnya terkawal, tetapi sekarang ini semuanya ada di negara itu. Kita mencari apa pun ada di situ. Malah kita bercakap soal pendigitalan ataupun agenda digitalisasi, kalau kita lihat semuanya berpaksi di situ. Vaksin pun difahamkan di situ. Saya fahamkan kerajaan kita pun sudah ada pemeterai perjanjian untuk R&D vaksin dan sebagainya pun di situ. Di saat satu ketika kita tidak menjangkakan bahawa negara ni akan menjadi punca di mana menjadi asas untuk menyelesaikan apa-apa masalah pun. Satu ketika dulu kita rasa inilah ekonomi yang tertutup, tapi dunia sudah berubah. Sama juga dengan India, kita melihat bagaimana dengan inovasi, ada Silicon Valley di sana. Kita melihat bagaimana kereta yang pada harga RM5,000 pun boleh kita jumpa di India misalnya. Tak perlu kita pergi jauh, kita melihat juga dalam konteks Asia Tenggara ni bagaimana daripada segi pasaran buruh, daripada segi menguruskan kilang dan sebagainya, sudah ada option di Vietnam, ada option di Indonesia, berbanding mereka explore di China, di negara seperti India, hatta di Malaysia. Sebab kerana mereka lihat daripada segi buruh, keupayaan dan kapasiti teknologi ada di situ. Maknanya mereka boleh mengembangkan perniagaan, investasi dan sebagainya berada di situ. Maka mengambil kira aspek inilah kenapa kita kena sentiasa bersedia dengan perubahan itu adalah jawapan kepada kenapa dulu lain sekarang lain ni berkaitan dengan pejabat awam. Sebab it's all about perception management. Kerana menjadi realiti, kalau kita berada di ruang, kita tanggalkan sekejap peranan kita sebagai penjawat awam, kita sebagai orang awam, kita berhadapan dengan masalah, kita nak tahu apa yang berjadi di back end, kita nak tahu apa yang terjadi di belakang kaunter, kita tidak mahu tahu apa yang menjadi masalah. Yang orang tahu what is the solution, kenapa benda ni jadi macam ni, kami nak selesai macam ni. Orang sudah boleh mempersoalkan, orang sudah boleh mempertikaikan. Dia bukanlah satu yang baik, tetapi ianya menjadi satu yang bermanfaat untuk kita cakna dan tahu ini parameter dia. Kita nak bertindak bagaimana, apa perubahan yang boleh kita adaptasi pada hari esok, lusa dan seterusnya. Itu ulasan untuk soalan yang tadi tu. Okay. Cukup? Okay. Ada lagi soalan banyak lagi ni. Okey, silakan. Ya. Kalau mengaitkan dulu lain sekarang lain dengan fokus perbincangan kita ni kita bersetuju bahawa integriti adalah elemen terpenting dalam sasiah seorang penjawat awam lah kan. Kalau fahaman umum, integriti ni sifatnya lurus, tak ada kiri, tak ada kanan. So adakah integriti ni boleh mengekang penjawat awam ni di luar sana, kita lah kan, untuk berfikir kan, dan bertindak di luar kotak. Alright, bertindak di luar kotak. Bertindak di luar kotak dan integriti. Pertamanya kita kena faham apa itu integriti. Integriti ni kalau kita melihat kepada definisi, kita faham ni, dia sifat dia tu dia sebut sebagai jujur, kesempurnaan dan utuh. Kalau Stephen L. Carter, profesor undang-undang di Amerika Syarikat, dia ada satu buku yang ditulis berkenaan dengan integriti. Tajuk buku tu pun integriti. Integriti ni is all about wholeness, menyeluruh. Maksudnya dia tak boleh, dia macam, kalau analogi ni, dia tak boleh macam selimut singkat. Kita tarik atas, terbuka tang kaki, tutup tang kaki, terbuka tang muka. Dia, maksudnya integriti ni dia mesti menutupi semua. Maksudnya dia merangkumi semua. Sebab itu apabila kita bercakap mengenai integriti, saya ada sedikit pandangan yang berbeza apabila kita bercakap soal integriti. Maksudnya integriti ni adakah lawannya tu rasuah? Tidak. Pada saya integriti ni lawannya tu dia skalanya lebih besar, korupsi. Corruption. Kerana korup ni maksudnya rosak. Maksudnya kalau kamu tidak berintegriti, dia sebab orang memaham rasuah ni ambil duit. Betul. Saya punya pandangan, ni pandangan saya lah, saya tidak memetik mana-mana, tetapi pada faham saya, integriti ni lawannya itu adalah korupsi. Maksudnya korup. Kita datang kerja awal, kita datang kerja pukul 8, balik pukul 5, tapi kita hilang pukul 10 sampai 11. Itu satu bentuk, dia bukan rasuah. Betul. Itu satu bentuk korup, kerana korup daripada segi etika kerja kita. Ini kita berhadapan macam-macam. Kadang-kadang saya minta maaf, kadang-kadang dia pergi, kenapa? Awak hilang pukul 10 pergi mana? Pergi minum. Bukan, saya kebetulan di surau. Susah kita nak jawab benda tu kan? Tetapi tak salah pun. Memanglah kalau ikutkan secara akhlaknya tidaklah salah, tetapi kerana dia meninggalkan waktu kerja dia 1 jam tu, kerja dia tertangguh, kaunter mungkin tutup, maka itu sudah dilihat sebagai satu benda yang tidak berintegriti. Walaupun mungkin yang dia sedang melaksanakan ibadat dan sebagainya lah, itu dia agak ni sikit. Jadi sebab itu apabila kita bercakap adakah integriti boleh mengekang pejabat awam untuk berfikir dan bertindak di luar kotak ni,
Dia dalam, kalau orang yang belajar undang-undang, dia ada satu adagium yang dia panggil sebagai not only must justice be done, it also must be seen to be done. Keadilan ni dia bukan sekadar mesti dilaksanakan, dia mesti dilihat dilaksanakan. Same goes to integrity. Integrity ni dia tak boleh sebut kita pakai tag saya berintegriti, dapat pekerja contoh bulanan, pekerja sikat rambut longkang besar kecil, mana tak ada. Dia tak boleh. Integriti ni dia mesti diperlihatkan daripada segi cara kita bekerja. Maksudnya kita tahu bahawa kita melaksanakan itu dan ini yang perlu kita buat. Sebab itu kadang-kadang kalau kita ingat, kalau kita penjawat awam ni dalam temuduga kerja, orang selalu tanya, kalau awak berada di simpang 4 pada pukul 12 tengah malam, ada lampu isyarat merah, kereta tak ada, awak nak langgar ke awak nak stay? Sebagai calon yang nak kerja, kita akan jawab, saya akan kekal di situ. Teringat saya akan teringat kan, kita ni semua pernah interview ni. Pernah kena interview. Kan? Saya pun pernah jadi panel temuduga, tapi mujur tak pernah tanya lah soalan tu. Kita akan kata, kita tak ni. Sedangkan logiknya, kalau tak ada orang, kita jalan lah. Betul. Nampak tak? Tetapi, ini yang saya kata tadi, isunya ialah kita nak laksanakan ataupun tidak. Sebab itu, apabila kita bercakap mengenai integriti ni dia boleh mengekang ataupun tidak, sebenarnya sifat dia tidak mengekang pun. Kerana, berbalik kepada tema asal, dulu lain sekarang lain ni, isunya cuma satu saja perkataan dia. Kita perlu menjadi relevan. Penjawat awam ni perlu menjadi relevan. Kita dibahaskan bila kita ni dapat, saya sebut tadi, dia mungkin bagi setengah orang dia sensitif. Bila penjawat awam dapat bantuan khas kewangan, orang marah. Tanpa mengambil kira mereka juga ni frontliners tanpa kita sedar. Kan? Dia kadang-kadang frontliners ni penting. Tetapi yang berada di back end result pun sangat penting. Betul. Kerana orang-orang ini yang berkeringat di hadapan itu penting, tetapi yang merangka strategi di belakang juga bukan kecil peranan dia. Sebab itu bila kita kata dulu lain sekarang lain, sebab itu pentingnya yang disebut sebagai adaptasi, kreativiti dan inovasi tadi. Kita kena kreatif dan ada daya inovasi untuk memperbaiki mutu kerja kita daripada sehari ke sehari. Sebab apabila kita bercerita mengenai cabaran-cabaran yang sedang berhadapan ni, apatah lagi dalam keadaan kita pandemik COVID-19 ni, kita kena ada daya kita kena ada daya keupayaan untuk memastikan bahawa integriti terjaga, tapi dalam masa yang sama kita tidak bertoleransi dengan mutu perkhidmatan ataupun kualiti yang nak kita sampaikan kepada khalayak. Kan? Jadi sebab itu lebih baik kadang-kadang daripada kita tak boleh buat, kita disclaimer siap-siap. Kita minta maaf tuan, ini ada sikit ni, tapi kita jelaskan begitu. Jadi macam saya sebut tadi tu ialah soal relevan. Kenapa kita perlu kita perlu untuk mempertahankan integriti? Apakah ianya menjadi satu kekangan untuk kita bertindak lawan kata? Tidak. Kerana parameternya itu ditetapkan oleh kita dan kita ada peraturan pun. Kita ada tata cara dan sebagainya. Ianya membuka ruang yang sangat baik. Untuk kita beradaptasi dengan perubahan. Perubahan datang tanpa kita sedar, tetapi kita tidaklah boleh bertoleransi dengan integriti. Jadi kita ada keupayaan untuk membaca. Sebab itu pentingnya kita mempunyai keupayaan untuk membaca senario. Sebab itu kalau dulu-dulu saya ingat lagi dalam kursus penjawat awam ni, dia ada yang dipanggil sebagai scenario planning course. Kita kena plan senario. Okey, kalau jadi macam ni macam mana? Sebab saya masih ingat sewaktu saya belajar dulu, saya diajar dulu, dalam rangka strategi ni kita kena siasat ada plan A, plan B, plan C. Maka kita ada plan A, kita ada plan B, kita ada plan C. Kalau tak ada C ni, dia ada D sampai Z lagi yang boleh kita fikirkan. Maksudnya, kalau kita merangka dengan awal, kita tak akan bertoleransi dengan integriti. Integriti akan kita pertahankan, mutu perkhidmatan tidak kita kurangkan sedikit pun. Itu ulasan untuk soalan yang tadi. Okay. Nampaknya macam dah hangat sikit, makin hangat aja topik hangat. Kita ni. Saya lah yang panas. Okey, kita teruskan Cik Dayat. Kalau kita boleh tengok amalan terbaik atau good governance ni, ia bukan penghalang kepada prestasi tinggi. Ataupun kadang-kadang orang melihat peraturan itu sebagai satu sekatan amalan bagi inovasi dan kreativiti. Bagaimana untuk difahami dan melihat integriti ini sebagai satu budaya? Kenapa dia perlu jadi budaya? Kerana kita perlu menjadi relevan. Itu saja jawapannya. Hari ini kita beranggapan bahawa ada 1.6 juta misalnya penjawat awam 1.6 juta. Maaf saya tidak dapat memetik angka yang betul, tetapi estimasinya ada 1.6 juta.
Kita tidak tahu dalam keadaan pandemik COVID ni, everything goes online. Semua orang pergi kepada digital. Saya mengambil contoh, saya sekarang berada di apa, kita menjadi contoh di Kerajaan Negeri Selangor sekarang pun, agenda digitalisasi ini merupakan satu benda yang diberikan pendekatan, maksudnya keutamaan. Baik. Kenapa saya kata kita kena seorang relevan ni? Ini saya nak ulas sikit dulu lain sekarang lain ni. Kalau kita masih ingat, satu ketika dulu semua orang gila pakai Nokia. Betul tak? Kalau kita pakai 3210 pada tahun 2000 tu, kita dah habis kira kaya dah. Walaupun pada ketika itu ringtone dia kita beli melalui SMS 39111 ataupun kita beli buku, kita kompos sendiri kan. Ketet bunyi, ingat kan bunyi tu kan? Dah habis bangga dah pakai tu. Lepas tu vibrate boleh pusing kan dulu. Kemudiannya berlaku perubahan. Orang pakai BlackBerry. Saya suka pakai BlackBerry. Saya pakai BlackBerry ni, orang yang kenal saya tahu saya pakai BlackBerry dulu. Halus sangat dia punya tu. Saya penggila BlackBerry. Tetapi memang pada saya start pakai BlackBerry, saya ingat lagi saya pakai BlackBerry tahun 2008. Saya mula servis saya pakai BlackBerry. Dan saya pakai BlackBerry ni sampai tahun lepas. Saya masih pakai BlackBerry. Oh, lama. Lama. Kenapa saya nak bercerita ni, nak bagi faham. Kenapa pasal relevant tadi. Satu ketika dulu semua orang pakai BlackBerry kerana adanya satu aplikasi yang dinamakan BBM, BlackBerry Messenger. Sebab tu bila kita pakai BlackBerry, kita akan tanya kawan-kawan kita, bagi BB pin kau. Kita pun share, kita pun buka WhatsApp group. Masa tu tak ada WhatsApp, kita buka BB group. BB group. BlackBerry group, kita bagi BB pin. Even hatta dalam corporate, name card ni akan tulis BB pin. Maksudnya pakai BlackBerry ni dia dah menjadi bukan satu style. Dia menjadi satu keperluan bagi orang korporat dan bagi penjawat-penjawat awam kanan masa tu kalau pakai BlackBerry sebab dia nak reply email cepat. Itu yang kadang-kadang kita susah tidur malam tu. Jadi orang yang malas nak buat kerja dia tak pakai BlackBerry sebab dia tahu email masuk tu dia kena jawab. Betul tak? Itu antara dugaan pakai BlackBerry dululah. Sebab dia kau pakai BlackBerry takkan kau tak jawab email. Kan? Dah tahu dah. Betul. Tetapi pada ketika itu ini yang berdasarkan pembacaan saya. Jadi faktanya tu kalau lari saya mohon maaf kepada pendengar. BlackBerry mungkin tak aware ada satu aplikasi yang dinamakan WhatsApp. Yang mana BlackBerry ni dulu, BBM ni tak boleh install kat handphone lain. Betul, tak boleh. BlackBerry ni, BlackBerry Messenger hanya ada di BlackBerry saja. Dia ada aplikasi ni sehinggalah apabila Android berkembang, ada WhatsApp. Dan WhatsApp ini boleh di-install, dimuat turun di semua telefon bimbit, termasuk BlackBerry. Dan akhirnya satu ketika dulu, nak pakai BlackBerry Messenger ni, maka orang beralih kepada WhatsApp kerana orang dah rasa macam keypad tu terlalu kecil. Tadi Puan Tina sebut keypad kecil. Orang ni jadi orang dah pergi kepada skrin yang besar, dah boleh typing. Dan kerana BlackBerry gagal mengadaptasi untuk menjadi relevan dalam market tu, kita lihat BlackBerry ada tak sekarang? Tak ada. Tak ada orang pakai BlackBerry dah pun. Saya kalau dulu pakai BlackBerry pun kena gelak je dalam mesyuarat ni. Kan? Kerana even bos saya sendiri pun kata, kau pakai lagi BlackBerry ni. Tapi tak, sebab kita kadang-kadang dah selesa kita buat kerja. Itu contoh pertama. Saya datang ke contoh yang kedua. Semua orang pakai kamera dulu. Kodak. Kita zaman sekolah dulu kalau tak ada duit, kita beli Kodak 16. Kalau loaded sikit beli 36. Kan? Dulu ni kalau ambil gambar rosak ni, dia boleh buat mood kacau seminggu. Sebab nak cuci tu. Nak cuci gambar tu. Betapa berharga ya. Betul. Tetapi sekarang ni ada tak orang pakai? Tidak. Malah kalau kita lihat, saya ambil contoh. Pergilah ke Putrajaya ni, dulu ada kedai cuci filem. Betul tak? Tetapi apa yang berlaku kepada kedai-kedai ini? Akhirnya kedai-kedai ini dia akan jadi beberapa benda je. Pertamanya jual frame gambar untuk ambil gambar pasport. Yang ketiganya jual peralatan handphone. Itu je. Dia akan jadi benda tu je. Dia tak fokus dah kepada cuci filem ni. Mai dik beli dik RM2. Tak ada. Orang tak beli dah Kodak, orang tak beli dah Fuji Film, orang tak beli. Kerana everything go digital. Even sekarang ni pun orang tak pergi dah kepada digital camera kecuali yang minat DSLR. Dia akan pakai itu sebab everything di handphone. Baik iPhone ke Android ke Samsung Note 20 ke iPhone 12 Pro ke dan sebagainya apa semua ni. Semuanya sebab segalanya mesti ada di tangan dan satu device saja. Dengar music di situ, kamera di situ. Data management semua di situ. Kerana everything goes in your hand. Semua di tangan. Kita nak satu je dalam poket kita ni. Untuk kita mudah ambil gambar, kita mudah nak bercakap, kita boring kita dengar video, dalam kereta kita tengok Netflix, sebelum tidur kita baca WhatsApp, macam nampak. Jadi semua tu. Itulah yang disebut sebagai relevan tadi. Kerana mungkin yang saya baca, kerana pada ketika itu tak pernah kita predik bahawa orang tak akan cuci gambar dah.
Dulu kita rasa gambar kena cuci. Sekarang gambar ni kita je simpan saja. Sebab itulah adanya handphone yang 256GB, 512 masuk dengan memory card dan sebagainya kan. Sebab orang nak simpan di dalam handphone itu. Sebab itu isunya apa? Nak menjadi relevan. Demikianlah juga penjawat awam, kenapa integriti ini perlu menjadi budaya? Kerana kita perlu dilihat relevan di mata orang awam. Hari ini kita rasa kita relevan. Kita rasa kita menjadi pegawai kerajaan relevan. Kita rasa kaunter ni kita kena ada pegawai khidmat pelanggan. Kita kena ada skim pegawai khidmat pelanggan untuk berada di depan kaunter. Tetapi jangan kita lupa bahawa satu ketika nanti di saat apabila kerajaan melaksanakan digitalisasi, kita hanya perlu menekan pimpin komputer saja, kita mungkin dah tak perlu ada pegawai. Yang diperlukan mungkin pegawai teknologi maklumat. Kerana teknologi maklumat nak jaga back end. Nampak? Kita ada kemungkinan kelompok ini tidak diperlukan. Kita sekarang perlukan pegawai teknologi maklumat. Kerana kita perlu mempunyai keupayaan untuk mengurus ni, tetapi sampai satu ketika apabila everything can be automated, kita tak perlukan manusia untuk jaga. Samalah juga Puan dan saya ni. Hari ni kita dilihat perlu ada orang untuk bercakap depan ni. Lepas ni mungkin robot je. Just baca buku, interpret, keluar. Itu lebih baik. Lebih baik. Sebab tu saya tak nak keluar teori, sebab teori di dalam buku. Macam tu alasan lah. Tapi sebenarnya itulah realiti yang kita perlu lakukan. Maka bagaimana kita nak faham, melihat integriti satu budaya ni, apabila kita sebut pasal government ni, apa orang selalu sebut? Birokrasi. Ataupun kalau kita tengok Max Weber, dia sebut birokrasi ni as a red tape. Dia sebut red tape. Red tape. Maka menjadi cabaran kita untuk mengadaptasi integriti ni, untuk mengubah red tape menjadi red carpet. Red tape menjadi red carpet. Maksudnya dengan kekangan-kekangan yang kononnya kekangan itu disebabkan kerana kita terlalu berintegriti, sebenarnya itu mendatangkan satu realiti kepada penyelesaian masalah. Sebab itu kadang-kadang saya, apabila saya dalam tugas saya lah secara peribadi, bila orang datang buat aduan, saya selalu minta, okey, boleh tak tuan buat surat sikit? Tuan tak nak tulis, tuan susah nak type, tuan tulis tangan saja. Orang akan komplain, inilah masalah kerajaan, sikit-sikit nak bersurat, sikit-sikit nak bersurat. Tetapi mereka lupa, dengan surat itulah sebenarnya kita boleh mendokumentasikan. Kita terikat dengan ISO, kita dokumentkan aduan, kita dokumentkan pandangan, kita dokumentkan komentar. Daripada situlah kita boleh berdapat arahan ataupun bagaimana ianya boleh digerakkan kepada agensi yang berkaitan untuk bertindak ataupun memberikan maklum balas kepada aduan tersebut. Kadang-kadang kalau kita tengok, saya ingat lagi waktu saya bekerja di Indonesia dulu, ada satu gubernur, nama dia seorang wali kota. Memang dia mengadaptasi aduan ni, dia terima daripada Twitter saja. So orang tweet dia akan tag terus. Jadi dia wajib, setiap menjadi ketua jabatan wajib ada Twitter. Wajib ada Twitter. Jadi apabila dia tag orang tu, bapak sila uruskan. Jadi dia kena uruskan. Malah antara agenda yang saya masih ingat di Bandung pada ketika itu, sebab kami waktu tu kita pernah ke Bandung untuk membuat satu benchmarking, dia ada satu sistem yang ambil nombor giliran ni, tak payah dah pergi beratur kat hospital. Contoh, dia tak pergi hospital. Dia masuk dalam sistem, dia akan terus bagi tahu giliran kamu besok hari Jumaat pukul 10. So kita tak perlu beratur hari ni untuk ambil nombor besok. Sebab di negara itu memang kalau ambil nombor hari ni memang datang besok. Di beberapa tempat, di beberapa tempat kerana terlalu padat kan. Jadi dia buat satu sistem yang orang tu online, dapat, besok dia datang, dia tak perlu tunggu. So ini yang dikatakan tadi bahawa kita kena mengubah red tape tu menjadi red carpet. Maka integriti ni boleh. Sebab tu bila orang kata, adakah orang tanya, akan ada yang bertanya, mungkin puan pun ataupun kru yang ada kat sini akan tanya, apa kena-mena suruh tulis surat dengan berintegriti ni? Saya sebut tadi, integriti itu is all about wholeness, menyeluruh. Kita ikut proses, kita tidak toleransi dengan prosedur, proses is proses, undang-undang adalah undang-undang, tata cara adalah tata cara. Kita melaksanakan tugas berdasarkan kelompok yang ada, maka itulah yang kita laksanakan. Kita tak bertoleransi dengan undang, tetapi kita bantu untuk menyelesaikan masalah. Kenapa saya sebut juga benda ni? Kalau kita ingat ya, satu ketika dahulu 80% pada tahun era 70-an 80-an, 80% workforce adalah kita panggil collar biru. Era 2000 ni almost 80% kuala putih, maksudnya eksekutif, like, macam kita lah eksekutif. Dia orang dah tak berapa ada di lapangan sebab everything being digitalized. Tetapi jangan terkejut, dalam tempoh 5-10 tahun lagi 80% workforce tidak berkola. Maksudnya kerja di rumah. Macam yang berlaku sekarang ni lah. Kita kerja kat rumah. Pakai je kemeja dengan kot ni, bawah kain pelikat. Sebab yang penting nampak ni. Nampak kita kan. Nampak kan bila kita bermesyuarat kan, kita nampak. Yang penting presentable lah. Tak soal pun kita pakai stokin ke apa ke, pakai ke tidak stokin kan.
itulah realitinya. Kita beradaptasi. Maka itu yang saya sebut tadi, dalam kita membudayakan integriti ni, dia bukan satu persoalan, itu jadi satu kewajipan. Kerana integriti bukan soal kita bertoleransi, tidak bertoleransi dengan yang macam puan sebut tadi. Integriti ni sifat dia lurus, tak ada kiri kanan. Maksudnya kalau berintegriti ni, kau ni tak boleh ajak minum. Kau ni memang tak boleh ajak minum, ni jenis skema ni. Tengok muka pun tahu. Bukan, soalnya ialah yang penting kita faham waktunya macam mana kerja dilaksanakan. Itu jelas. Sebab itu ada waktu fleksi dan sebagainya. Maksudnya ada toleransi kerajaan membenarkan orang datang pada waktu yang ditetapkan. Tapi kamu kena lengkap kalau 8 jam kerja. Sebab itu yang saya sebut tadi tu, saya tak cenderung untuk kata integriti lawannya rasuah. Integriti ni lawannya korup, kerana kerosakan tu kita tak boleh nak lihat daripada segi ambil duit dan dia ada banyak. Dia ada banyak. Dan memang pun kalau kita lihat definisi SPRM pun rasuah tu besar. Tak apalah yang itu. Maksudnya dalam ini yang kita nak bagi faham dan kita nak supaya orang dapat tangkap dia punya point tu adalah asas itu. Okey, jadi adakah menjadi satu budaya, bagaimana nak jadi satu budaya ni adalah kerana kita perlu kekal relevan. Kalau kita tak relevan, hari ni kita akan berada di sini, besok kita dah tak diperlukan. Mungkin tak ada lagi dari kita. Betul. Alamak, macam mana tu? Janganlah minta Tuhan jauhkanlah kan. Kalau Cik Dayat, kalau kita tengok dekat ni skrin ni, ada banyak soalan-soalan nampaknya hangat juga dia orang pun ada banyak persoalan-soalan juga. Kalau kita tengokkan daripada pencinta negara ni. Okey, baik. Okey, soalan dia. Pada hari ini kita sentiasa membicarakan mengenai integriti dari peringkat sektor awam maupun swasta, hinggakan lahirnya agensi-agensi penguatkuasaan berkaitan hal ini. Namun apa yang membuatkan rakyat terasa terkesan apabila agensi-agensi penguatkuasaan inilah yang kurang berintegriti, terlibat dalam rasuah dan sebagainya. Memandangkan pelakuan tersebut tidaklah menggambarkan semua, namun persepsi yang timbul seumpama memberi gambaran secara keseluruhan. So bagaimana kita hendak mengembalikan keyakinan rakyat kepada situasi ini? Okey, terima kasih kepada pencinta negara tadi yang bertanya tu, panjang soalan tu. Okey. Tapi saya rasa ini satu pandangan yang sebenarnya dikongsikan oleh ramai orang. Kalau kita bercakap di khalayak pun benda ni ada. Kadang-kadang orang kata agensi A ni, dia ni buat menguatkuasakan ni tapi dia pun bermasalah kan. Itu yang saya sebut tadi, bahawa satu ketika dahulu menjadi penjawat awam ni satu kebanggaan. Tetapi sekarang ini menjadi penjawat awam ni, dia datang dengan satu beban dan kebimbangan sebenarnya, kerana kita boleh dikritik pada bila-bila masa. Orang tak nampak kita bekerja balik pukul 1 pagi, orang tak nampak. Tapi orang nampak time yang kita tiba-tiba keluar pergi minum sekejap, itu orang nampak. Betul lah, itu realiti ya. Ataupun kadang-kadang kita pergi klinik isi borang 4 jam, minta pelepasan 4 jam, tapi tengok tu betul. Okay, ini realiti. Jadi apabila yang disebut oleh tadi tu, bagaimana kita nak mendatangkan ini, sebab itu apabila saya sebut tadi bahawa kita mempunyai 1.6 juta penjawat awam dan ratusan agensi bawah kawal selia persekutuan negeri dan sebagainya, baik badan berkadun. Maka disebabkan oleh itulah setiap agensi ni dia ada yang dipanggil sebagai corporate practice ataupun amalan praktis dia. Maksudnya amalan yang disebut sebagai tadi good governance. Sebab itu kita kena sentiasa ingat, memang dalam perkhidmatan awam ni kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Kalau saya buat tak elok, orang akan lihat pejabat saya lah bermasalah sebagai ketua unit. Kalau saya bermasalah, orang akan lihat pejabat saya lah bermasalah. Inilah realiti yang sedang kita hadapi. Sebab itu untuk menyelesaikan masalah ini, sebab itu kita panggil sebagai holistic approach, top bottom and bottom up. Maksudnya dia daripada nombor 1 turun pergi ke bawah. Macam saya tak nak pergi kepada contoh yang besar, saya contoh diri saya sendiri. Kalau saya sebagai ketua jabatan, saya ataupun ketua unit, kita mesti melaksanakan contoh daripada kita dulu, baru kita buat. Itu saya kata tadi, beban ni bila kita bercakap depan khalayak ni, sebab orang akan benchmark, orang kata lepas ni Dayat ni kita akan tengok dia buat macam mana. Itu cabaran lah. Sama lah juga dengan agensi penguatkuasaan yang lain dan sebagainya. Sebab itu dia menjadi satu keperluan untuk kita ada macam good governance. Saya lupa di sebuah negara yang saya pernah baca satu artikel juga dalam buku itu, penjawat awam di negara dia. Saya lupa, saya minta maaf. Saya takut saya petik ni kan, dia orang kata macam kita ni persembang kedai kopi. Sebab memang saya nak persembang je pun hari ni. Tapi saya nak ni, yang mana ialah apabila kalau kita tengok, apabila dia work off, dia waktu rehat,
dia diwajibkan memakai satu vest ataupun satu tag. Kalau kita tengok apa macam orang kerja dekat pasar raya lah, Sogo ke Tesco ke, kadang-kadang dia akan tulis tu, bila dia off duty tu dia akan terbalikkan off duty, supaya orang tak nampak bahawa dia tu mengular. Jadi tak mustahil sebenarnya dalam keadaan-keadaan itu, kadang-kadang elemen-elemen penyalahgunaan kuasa ni, kadang-kadang orang bertindak di luar kapasiti dia sebagai pejabat awam. Maka perlu ada parameter ditetapkan pada ketika mana. Maksudnya kadang-kadang pada waktu rehat. Kadang-kadang ada orang komplain, agensi ni pakai uniform pergi makan kat kedai ni tak bayar. Sebab kedai, bukan dia tak bayar, dia nak bayar. Restoran kata tak payah bos. You tak payah bayar. Ini kita bayar hari ni, kita makan hari ni. Dia nak bayar tak bayar. Jadi kadang-kadang, tapi akibat daripada tu orang nampak, tengoklah tu. Orang ni tak berintegriti katanya. Makan free, sedap makan free. Jadi mungkin kita boleh melaksanakan satu keadaan yang mana apabila pasukan-pasukan ataupun agensi-agensi yang mempunyai seragam ataupun uniform ni, mungkin pada waktu rehat mereka diwajibkan pakai satu benda yang pada ketika itu dia tahu bahawa dia ni off. Jadi tidak boleh ada satu bentuk paradigma yang kita kena, dia ni tak boleh ni, kita kena buat baik dengan dia ni. Tak boleh. Maksudnya dia waktu dia rehat lah. Maksudnya waktu dia tidak berada dalam tugas rasmi dia, maka dia tidak berada dalam tugas rasmi dia. Maka tidak perlulah dia dilihat sebagai satu bentuk ancaman ataupun ketakutan kepada orang yang ni. Sebab selalunya orang yang menawarkan ni orang yang buat salah lah. Orang yang tak buat salah dia tak peduli pun, bayar dia ambil je. Kan? Tapi itu berlaku. Jadi ini yang penting, bahawa pendekatan-pendekatan ini saya sebut tadi, top bottom and bottom up. Maksudnya kita juga mesti menunjukkan contoh kepada bawah, yang bawah juga memberikan pandangan. Sebab itu kalau dalam Islam dia panggil konsep sebagai kita sebagai pejabat ni, konsep dia bitonah, kita memberikan pandangan. Jadi kita bagi pandangan. Pandangan kita itu tak semestinya diambil kira, tapi kita diberi ruang memberikan pandangan, dan pandangan itu sewajarnya dihalusi kalau baik, tak baik. Jadi untuk kita melaksanakan ni, pendekatan ni good governance sama ada sekecil mana pun mesti dilaksanakan lah. Jadi mungkin kita ada ruang, kita buat kelonggaran. Waktu longgar begini. Jadi kita kena hebahkan. Sebab itu dalam perkhidmatan awam, kalau tanya kepada saya, selain daripada kerana nilai titik rosak susu sebelanga tu, dia kena ambil kira juga masuk bakul angkat sendiri ni. Benda yang baik kita kena cerita. Kita kena cerita, kita buat baik. Kalau tidak, orang ingat orang kerajaan tak buat kerja. Jabatan Kebajikan Masyarakat tak buat kerja, tak hantar makanan. Sedangkan dia dah datang nak buat culaan, buat bancian dan sebagainya. Orang tak nak ambil. Tiba-tiba bila ada orang lain datang, seolah-olah macam pegawai kerajaan tak pernah buat kerja. Maka kita kena cerita. Inilah bila kita sebut dulu lain sekarang lain ni. Dulu kita susah nak cerita. Sekarang kita ada medium seperti Facebook. Kita ada medium seperti Instagram. Ada Twitter. Kita hebahkan apa yang kita laksanakan. Kalau betul ada yang dikenakan tindakan dan sebagainya, bukan kita name and shame, tidak, never. Tetapi apa yang perlu dibuat ialah kita maklumkan bahawa sekiranya ada aduan, kita siasat dan tindakan diambil. Kita kena cerita apa yang dibuat. Sebab apa yang berlaku kadang-kadang ialah bila ada benda kita tak cerita apa kita buat, maka orang akan beranggapan inilah masalahnya, tak berintegriti, korup, rasuah dan sebagainya. Sedangkan kita dah buat, the measurement has been taken earlier, tetapi tidak kita laksanakan, kita tak tunjukkan. Dan kita tak kembali kepada orang awam yang kita paut nama perkhidmatan kita ni. Kita tak beritahu dia, sebenarnya kita dah buat begini. Pada saya, dia peduli tak peduli nombor 2. Yang penting tanggungjawab kita memaklumkan kepada dia, tuan, kita dah buat benda ni. Inilah tindakan yang telah kita ambil. Maka insya-Allah dia berbalik kepada yang saya sebut tadi. It's all about perception management. Yang bermasalah sikit, tetapi kerana prinsip nilai titik rosak susu sebelanga. Nak menyelesaikan ni memang kena masuk bakul angkat sendiri. Kita kena cerita apa yang kita buat. Kalau kita tak cerita, orang tak tahu. Jadi tapi bukanlah kita up digi berlebihan. Maksudnya kita bercerita bahawa jabatan kami telah pun melaksanakan ini dan sebagainya. Itu pun netizen akan cakap juga, buat kat situ, sini jadi juga. Di situ yang saya kata kita kena react, proactively kena bertindak di situ. Itu pandangan ulasan. Terima kasih kepada Tuan Pencinta Negara kan. Seterusnya ada lagi satu soalan daripada Encik Idris Muhammad Noor. Ya tuan. Isu integriti harus terus diutarakan terlalu lama dan berulang-ulang. Tapi salah lakunya masih berterusan. Minta speaker beri satu elemen integriti yang urgent dan apa solution. Satu elemen integriti yang urgent dan apa yang solution. Okey, sebenarnya mudah saja. Menjadi pejabat awam ni perkataannya adalah kerja. Itu je. Orang nak tengok pejabat awam ni bekerja. Kalau dia petugas kaunter, dia berada di kaunter. Kalau dia menguruskan aduan, dia uruskan aduan.
Kalau dia ini tugasnya menguatkuasakan undang-undang, dia menguatkuasakan undang-undang. Kalau tugas dia memberi latihan, dia memberi latihan. Itu yang saya sebut di awal tadi. Itu kita kena menceritakan apa yang kita buat. Tapi inilah realitinya kadang-kadang apabila kita ni kadang-kadang macam saya ada Facebook yang tapi saya tak aktif sangat. Saya cerita gambar kadang-kadang sebab pada saya itu adalah satu ruang. Tapi kadang-kadang memang kita kena ceritakan apa yang kita buat, apa tindakan yang telah kita ambil dan sebagainya. Pada saya, lebih baik kita membuat perkara itu daripada kita tak buat langsung. Sebab kadang-kadang kita ada setengah orang dia ada mentaliti tak payahlah kita cerita pun orang tak nak peduli. Orang tak faham pun. Dia bukan nak tahu ni, dia akan serang kita. Kita berserah kepada Tuhan sajalah. Tak boleh. Pada saya kita kena buat. Sebab saya tu untuk tak semuanya macam tu. Betul, tak pun. Semua. Orang tak macam tu. Betul. Tetapi kadang-kadang akan faham. ada thinking. Sebab tu Puan Tina perasan tak kadang-kadang apabila kita buat kerja lebih. Selalu orang sebut, akan ada kawan-kawan kita yang sebut bahawa kerja ni tak bawa mati, Tina. Hidayat, kerja ni tak bawa mati. Kerja ni tak habis. Kita meninggal besok pun orang akan ganti kita. Betul, tak nafikan. Tetapi saya selalu sebut balik dan ni saya pernah tulislah di Facebook dan Instagram saya. Saya kata betul kerja tak bawa mati, tetapi kesempurnaan mati itu bergantung daripada sesempurna mana kerja kita laksanakan. Betul. Sebab kalau kita beranggapan kerja itu satu ibadah, ini bukanlah satu teori. Sebenarnya kalau kita beranggapan kerja kita satu ibadah, kita akan tahu kenapa kita tidak boleh bertangguh. Kita akan tahu kenapa kita mesti melaksanakan tugas itu, dan kita akan faham apa kesan dia apabila kita korup dalam melaksanakan tugas kita seharian. Itu saja. Jadi kadang-kadang memang betul sebab ada satu budaya pemikiran bahawa relax, balik. Yalah kan, kerana setengah orang pada dia nak balik awal. Dia nak balik awal itu dia punya hak, dia punya, kita faham dia nak balik, itu hak dia. Dia hak nak balik awal. Tetapi ada setengah orang dia ambil masa untuk lewat sedikit untuk menyelesaikan tugasan dia. Bukan menjadi satu kesalahan. Tapi kalau orang nak balik awal, kerja dia dah selesai, dia baliklah awal. Dia baliklah on time, tak ada masalah pun. Jadi sebab itu saya sebut tadi bahawa dia untuk menjawab soalan Tuan Idris tadi tu ialah dia mesti melihat kepada keseluruhan tadi tu. Kita nak mengurus persepsi ni penting, bagaimana kita nak menjadi relevan, dan tak nak kita kena cerita. Kita kena dilihat macam saya sebut tadi. Not only must justice be done, it also must be seen to be done. Itu ada lagi undang-undang, tapi maksudnya begitulah juga dengan integriti dan credibility, capacity sebagai penjawab awam. Kita kena tunjuk, bagi tahu bahawa ini cerita dia. Saya tertarik tadi yang Cik Dayat kata apa maknanya kita balik on time selalu kan, nampak macam tak ada kerja. Tapi tak, sebenarnya terpulang pada kita sendiri. Macam mana kita nak uruskan kerja kita sebenarnya. Kalau kita boleh selesaikan dalam tempoh masa tu, mungkin betul lah, boleh kita balik awal. So macam yalah, kita tak pernah kan. Alhamdulillah sebagai ketua unit saya tak pernah halang staff saya balik awal. Dia nak balik, kadang-kadang ada orang ada komitmen. Dan kita kena faham, kita must be realistic. Dia relevan ni kena datang dengan realistik. Kita kena realistik. Ada orang ada tanggungjawab. Tetapi jangan sampai dia abaikan tanggungjawab. Betul. Kalau benda perlu disiapkan pada hari itu juga, dia perlu lebihkan masa bekerja 3 minit. Maka itu dia kena fikir itu tanggungjawab dia. Cuma kalau dia kata saya kena balik tapi saya akan hantar, dalam perjalanan saya boleh buat menggunakan telefon bimbit saya. Sebagai seorang penyelia, dia ada ruang tolerate. Dia tolerate lah. Betul. Jadi itu yang paling penting. Jadi kadang-kadang setengah orang, ada orang pada dia kena balik lambat sebab nak tunjuk dia rajin. Tak juga. Ada setengah orang memang dia balik lambat kerana pada waktu dia balik lambat itulah dia boleh selesaikan semua kerja dia. Betul. Kerana pada hari-hari biasa ni dia jumpa orang dan sebagainya. Jadi bila dia balik lambat sikit ni, bukanlah bermakna dia balik lambat nak tunjuk dia rajin. Tidak. Betul. Biasalah sebenarnya kadang-kadang dalam organisasi ni, kalau kita belajar organizational behaviour, persepsi tu kan, persepsi perkara satu dia, tapi dalam OB organizational behaviour tak sebut benda ni. Kita ni dalam organisasi ni, bukan jabatan kerajaannya, baik swasta ataupun kerajaan, dia macam kedai sate. Dia ada tukang cucuk, dia ada tukang bakar, ada tukang kipas. Dia akan ada 3 kategori tu. Jadi kita ni ialah kita tahu menyesuaikan. Jadi berbalik pada yang saya sebut tadi, kalau kita yakin bahawa kerja tu perlu kita laksanakan dan kita tahu di mana parameter dia, kita laksanakan. Sebab itu dia kena tunjuk, kena sebut, kena cerita bahawa dia buat kerja. Okey tuan, saya dah buat benda ni. Datuk Seri, saya dah buat benda ni. Datuk, saya dah buat benda ni. Ini yang telah dibuat. Dan kita sebagai orang yang mempunyai autoriti, kita tolerate. Kita tolerate dengan keupayaan yang dituntut oleh orang itu tadi. Semoga menjawab Tuan Idris punya soalan tadi lah. Ya. Okey. Cik Dayat, dekat sejam juga dah kita ya. Dah sejam dah kita ya. Okay. Sedar tak sedar, tapi seronoklah topik kita ni sebenarnya kalau kita kupas lagi. Seterusnya soalan yang kini, dunia sedang menghadapi penularan
wabak Ya, betul. kan COVID-19 ni. Situasi ini turut memberikan kesan langsung pada Malaysia kan, pada kita lah kan, hingga mencetuskan perubahan yang sangat drastik dalam sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Betul. Jawab awam perlu mengadaptasi norma baharu, bekerja secara maya dan digital. Dalam masa yang sama perlu membudayakan integriti dan meningkatkan produktiviti. Mohon pandangan Cik Dayat. Okey, itu apabila kita bercakap mengenai pandemik, saya sebut di awal tadi bahawa tak ada orang jangka pun tahun 2020 ni akan jadi macam ni. Tak ada orang jangka. Antara dokumen paling sia-sia yang kita simpankan adalah pasport lah, sebab tak pakai. Kita tak keluar negara, kita tak pergi. Baru kita dari New tak ni sebab tak ada menjangkakan. Saya masih ingat lagi saya mengikut satu lawatan kerja rasmi dengan Datuk Menteri Besar Selangor di Abu Dhabi. Saya masih lagi pada ketika itu Selangor dijemput menjadi host Majlis Bandar Shah Alam, ketika itu jadi satu host untuk satu acara Sustainable Development Symposium macam tu, saya lupa. Itu pada bulan 2. Bulan 2. Masa tu kita duk dengar Dubai ni ada satu kes je. Masa tu kami turun di Abu Dhabi, masa tu di Dubai ada satu kes. Kami tak jangka lah dalam tempoh sebulan tu tiba-tiba berlaku ada puluhan ribu, ratusan ribu kes. Ada seorang sahabat saya, dia bercuti family lah, ayah, mak semua dibawa ke luar negara. Tiba-tiba negara tu lah negara yang paling teruk dilanda COVID kan. Jadi kita tak menjangkakan pandemik ni akan berada pada separah inilah ya. Ratusan ribu hilang kerja dan sebagainya, dan di situlah kita sebagai pejabat awam wajar bersyukur, alhamdulillah, kebajikan kita dijaga, tetapi pastinya rakyat dan kerajaan menuntut kita untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik supaya kita kekal dilihat relevan tadi. Di saat company ataupun syarikat-syarikat mengecilkan operasi, kerajaan kekal pada ketika ini kerana memang kita kena serve rakyat. Satu hotel yang saya pergi baru ni, kerana kami perlu uruskan satu event, kita bertanya pada hotel tu, daripada 100 orang pekerja ditinggal 24 saja. Orang itulah technician, orang itulah housekeeping, orang itulah kena ni. This is reality. Alhamdulillah perkhidmatan awam tidak begitu. Maksudnya kita masih kekal pada statik, tetapi kita tak tahu apa akan jadi besok. Sebab itu dalam penularan pandemik COVID ini, orang melihat peranan frontliners, baik di pihak di sektor kesihatan, sektor keselamatan orang lihat. Tapi sektor pengurusan pentadbiran seperti kita ni orang akan mempersoalkan. Apa kita buat? Sebab itu kita kena pandai menyesuaikan. Jadi dalam kita nak mengadaptasi norma baru ni, alhamdulillah Jabatan Perkhidmatan Awam pun telah mengeluarkan perkeliling bagaimana bekerja daripada rumah dan sebagainya. Maka penting untuk kita ialah kekal berintegriti ni, dalam erti kata lain, dalam bahasa kasar dan bahasa mudah, tak ambil kesempatan. Bila disebut bekerja daripada rumah, bererti kita memang bersedia untuk bekerja daripada rumah. Bila diarah untuk kita buka laptop, memang kita kena buka pada ketika itu. Tapi sudah pastilah ada kekangan. Alhamdulillah baru-baru ni pun kerajaan telah membenarkan. Contohnya antara kekangan yang kawan-kawan saya selalu dengar ni, kekangan bila bekerja dari rumah ni adalah bila anak ada di rumah. Betul. Kan? Alhamdulillah taska dah dibenarkan buka, jadi anak boleh dihantar, jadi boleh fokus. Jadi sebab itu penting understanding. Sebab itu apabila kita bercakap mengenai mengadaptasi norma baru, bagaimana nak membudayakan integriti, sebab itu is all about trust. Kita kena menaruh kepercayaan kepada staf kita. Apabila mereka di rumah, dia kena buat. Kita juga sebagai staf, apabila kita bekerja bukan di ruang pejabat, kita juga mesti kita juga mesti membalas kepercayaan itu. Maksudnya kalau di saat kita diperlukan pukul 10 pagi, kita ready pukul 10 pagi. Jangan terlambat ni setengah jam. Kita dah tahu benda nak pukul 10 pagi, kita sesuaikanlah 9.30 kita suruh anak kita bagi dia makan, anak ni apa semua, kita buka lah YouTube untuk dia ke apa ke, bagi dia diam sekejap kat situ, kita bekerja. Memanglah orang akan ada netizen ataupun ada pendengar yang kata kau cakap senang lah. Maksudnya itu yang saya sebut tadi, up on earth, kita kena sesuaikan. Jadi kita kena tu. Saya sebab kebetulan daripada 18 hari bulan Mac ni saya tak merasa lagi kerja, sebab bukan apa, memang tuntutan kerja memerlukan kita hadir hari-hari. Daripada 18 sampai hari ni saya hadir. Maksudnya kita bertugas. Maksudnya weekend pun adalah tak ada lagi nak work tak pernah. Tak sebab pernah, pertamanya memang keperluan tugas kita tu, kita ni tu yang kadang-kadang orang ingat kita kena ada di situ untuk menjadi pemudah cara menyelesaikan ini, mendengar dan sebagainya. Kita kena ada di situ untuk memudah cara. Tetapi sebab itu yang saya sebut tadi, is all about trust.
Bagaimana kita nak memudayakan ni, perkataannya adalah kepercayaan. Sebab tu bila tersebut integriti tadi ni, integriti tadi ni sifat dia tu adalah jujur, sempurna dan utuh. Jadi kita kena jujur lah. Maksudnya when it come to kita bekerja. Bila bekerja daripada rumah ni, kadang-kadang mungkin kita kata macam susahnya nak bekerja kat rumah sebab kebetulan ada anak-anak. Tapi okey, kita tolerate dengan husband and wife kita ataupun spouse kita, pasangan kita. Okey, you jaga sekejap, saya uruskan yang ini. Lepas tu kita pergi. Sebab dia pun mungkin bekerja juga. Tapi susah juga tu sebenarnya. Susah, memang susah. Sebab itu kan? Sebab itu antara mekanisme yang saya lihat, antara penyelesaian itu ialah apabila nak buat bekerja di rumah ni, macam kami, kita mendapatkan butiran pasangan dia dan anak. Umur anak berapa? Pasangan bekerja di mana? Adakah dia juga perlu? Jadi kita sesuaikan jadual penugasan tu berdasarkan daripada latar belakang keluarga itu, supaya kita tahu okey, time ni kita tak kacau dia sebab suami dia tengah bekerja, dia kena jaga anak. Tapi waktu ni dia datang, tapi bila dia perlu datang, dia datang. So itu yang saya sebut, kita kena ada kepercayaan. Kalau kita asyik ada stigma, dia ni buat kerja ni, tak kerja ni kan. Tambah-tambah pula aktif dalam grup, masak apa tak jadi hari ni kan. Kan? Ni buat aja. Kadang-kadang problemnya orang akan ada stigma, dah bekerja daripada rumah, memanglah dia kena masak. Time dia masak lah. Time dia attend mesyuarat, dia attend mesyuarat lah. Lain lah kalau dia attend mesyuarat sambil tumbuk cili. Itu cerita lain. Masalah sekarang ni, kalau dia boleh ni, dia boleh kekalkan senario environment apa semua, anak dia duduk di situ, isteri tak ganggu, dia boleh duduk bermesyuarat, attend, menghantar pelaporan sebagaimana ditetapkan. Alhamdulillah, pada saya itu dah mencukupi. Asal saja kita boleh ni. Kerana COVID ni bukan setahun. Saya ingat COVID ni bertahun kita terpaksa beradaptasi dengan ni. Maksudnya kita tidak bersentuhan, bersalam, kita pakai mask dan sebagainya. Jadi ini satu budaya yang is no longer new norm, is a new reality. Ini yang kita kena terima hakikat dah. Lepas ni macam dulu kan, kalau orang yang lepas bersalam pakai hand sanitizer ni, kita mesti kata Allah pembersihnya kau ni. Tapi sekarang ni kita tak bersalam pun dengan orang. Malah kita dekat dengan orang pun terus pakai sanitizer. It is a new reality. Ini ada satu reality baru yang kita kena. Ya, betul. Okey lah. Kalau boleh saya yang terakhir sekali, boleh ke Cik Dayat? Silakan. Masa ke kita lagi? Saya tak tahu, tanya kru lah. Kalau kata ada lagi, saya ikut je. Kita dah sampai macam dah soalan terakhir dah ni. Tapi memang seronok lah nampak. Kita harapkan semuanya dapat manfaat kan. InsyaAllah. Okey, seperti yang kita ketahui, dunia sekarang ni berada di ujung jari kita je kan, dalam handphone kan, semua ni kan. So, kita akan dapat macam mana kita bangun tidur je, kita dah pegang dah handphone kita dah. Betul Kan? Bangun tidur macam ni. Padli saya tu. Ramai pun macam tu. Okey, baik. Kan, semualah. Kita memang realitinya sekarang macam tu. Bangun tidur je, handphone yang kita cari kan. Betul. So kadang-kadang berita-berita tu kan yang kita terima tu, kita kadang mudah je nak share. Kita tak pasti pun dia sahih ke tak sahih ke berita ni kan. Kita tengok macam menarik ni, share terus nak share. Nak share je membuat-buat kan kat dalam ni kan, kat dalam ni hati ni nak buat betul ni, marah-marah. Lepas tu kita share. Tapi sebenarnya akhirnya benda tu macam tu kan. Jadi apa pandangan Cik Dayat kalau macam untuk menjawab awam ni kan sebenarnya? Okey, sebab itu sebenarnya sekarang dah tak ada 5S kan, sekarang pakai Exa kan. Okey. Saya pakai 5S juga ni. 5S tu ialah stay smart. Semak sebelum sebar. Betul. Semak dulu. Problem kita ni sebenarnya dalam isu dalam keadaan kita berhadapan dunia maya ni, memang ada sekumpulan besar kawan-kawan kita, termasuk diri kita lah, mudah-mudahan Tuhan jauhkan. Kita seronok nak jadi orang pertama yang share. Itu je dalam grup family, grup jawatankuasa jemaah masjid surau, kita nak jadi orang pertama yang share. Dalam grup pejabat kan. Jadi kadang-kadang kerana kegairahan ini kita rasa kita orang pertama, kita share. Sebab tu kerana kegairahan ni yang menyebabkan kita ada kecenderungan seperti itu sebenarnya. Sebab itu memang kita, sebab tu kalau dalam orang yang dalam WhatsApp group ke apa ni, dia akan ada satu group ni yang tak bercakap pun. Pertamanya mungkin dia sibuk ke apa semua kan, ataupun jadi kadang-kadang dia pun bila dia nak ular, dia ular benda yang orang tag dia. Ataupun orang question dia baru dia jawab. Kan? Ada setengah orang pula asal ada benda bertanya. Dia boleh Google dulu pun sebenarnya, tapi nak juga tanya, weh korang tahu tak kat mana kedai sedap sebelah ni? Kalau kau Google ulu kepala kat tingkap pun kau nampak. Tapi dia memang keseronokan dia, kegairahan dia tu untuk berada ni. Dunia di hujung jari tu begitulah. Maksudnya kita akan tendensi mencari maklumat, betul ke ni?
betul ke ni kan? Macam semalam apabila bila keluar poster Perdana Menteri nak mengumumkan justifikasi pengumuman darurat di Batu Sapi kan. Ada orang kata ini fake ni. Tak ada. Kita check. Kita apa sebelum kau sebut fake boleh tak kita tunggu dulu, check dulu dengan bernama ke media-media yang berautoriti ni sahih ke tidak. Apa salahnya? Tapi masalahnya kita ni ada kecenderungan dia macam ni, dia ada dua. Dia antara genuine dengan poyo lah. Saya kena guna perkataan yang biasa sikit. Pertamanya memang dia nak tunjuk bahawa dia ni up to date. Dia tahu dulu. Jadi yang keduanya ialah dia memang naif, memang dia nak tahu. Ya ke ni weh? Betul ke ni weh kan? Sebenarnya kalau dia ambil extra effort, dia check dulu, dia jumpa dah jawapan tu. Betul. Tapi dia nak bertanya. Kita tak boleh nak marah, mungkin sifat dia begitu. Jadi kita redha sajalah. Dia punya ni kita pun jawab. Kadang-kadang bila ada orang macam tu kita bahasa hipster, orang bahasa orang sekarang ni kita nganjing balik kan. Kau ni kita kutuk balik, kritik balik, kita sindir balik. Kan kita cynical dengan orang itu. Jadi pada saya sebenarnya itu sebagai penjawat awam kita kena ingat begini. Sebab itu kalau kita lihat kepada perkeliling yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, sebagai penjawat awam ni suara kita di media sosial termasuklah komunikasi ni dia boleh ditafsirkan sebagai satu pandangan awam. Jadi sebab tu kita kena sentiasa berhati-hati memberikan pandangan, apatah lagi di ruang-ruang yang sifatnya public, ruang-ruang yang sifatnya awam. Facebook kita, Instagram kita, Twitter kita, kerana apabila sekali orang print screen, sekali orang share, kita dah tak boleh nak padam. Itulah. Maka ianya akan kekal. Akhirnya permohonan maaf lah yang kita kemukakan. Tak boleh. Maka tak salah untuk kita berfikir dulu untuk tahu, semak. Sebab itu menjadi penjawat awam, kita ada kawan. Kita ada kawan di agensi ni, kita ada kawan di agensi ni. Tak salah kita bertanya dulu. Daripada nak tanya dalam grup, baik kita PM tepi je. Betul ke bang? Macam ni? Bos, betul ke macam ni? Datuk, betul ke? Lebih baik tidak benar. So cukup. Kita dah faham. Ni jangan kadang-kadang dah dapat jawapan tidak benar, kita share dalam grup lain, confirm ke tak benar ni, dah kita tanya orang tu. Tiba-tiba kita nak ni balik. Jadi sebenarnya ini yang perlu kita ni. Jadi kita semak sebelum sebar. Be smart. Kita kena stay smart. Kita kena kekal bijak, kekal berintelektual dalam ini, kerana akhirnya personality kita dilihat bagaimana kita mengendalikan perkara-perkara ni. Cara kita share, apa yang kita share, cara kita reply, respon kepada isu. Orang akan nampak kita punya daya intelektual kita tu di tahap mana. Sebab itu KRU sebut diam itu pintar. Kadang-kadang lebih baik kita diam. Daripada kita tak tahu, kita bercakap, lebih baik kita diam. Kita tahu dan kita hanya respon apabila diperlukan. Betul. Jadi, tapi janganlah pula kerana pandangan ni tiba-tiba I-lead ni kan grup WhatsApp tak bercakap pula. Kan dah kita diam tu pintar. Kan satu hal pula. Maksudnya kita respon kepada benda yang perlu. Tak perlu, kita tak perlu respon. Dan sebelum kita share kita semak dahulu, adakah benda yang kita sebar itu sesuatu yang sifat dia autoritatif. Ini general lah kan. Betul. Secara general untuk semua sekali. Semua termasuk diri saya sendirilah kan. Kita bukan kadang macam kita sebagai penjawat ni kadang-kadang kita kena macam support each other. Penjawat skim-skim lain juga kan, kan? Macam kena support. Kita jangan macam mencari kesalahan orang je kan. Kita nampak tu. Tapi kita sendiri penjawat awam salahkan kita sendiri kan. So maknanya kita sebab akhirnya orang akan tanya, kau kerja government tu kan kau tak tahu. Kau kerja Selangor tu kan kau tak tahu. Dah saya tak tahu, saya jawab saya tak tahulah. Kan sebab kita bukannya menjadi orang yang generalis, kita tahu semua benda. Jadi ada benda yang boleh kita respon, kita respon. Ada yang kita tidak memilih tidak respon, kita tidak respon. Tapi apabila kita tidak respon, itu tidak bermakna. Macam saya sebut tadi, kadang-kadang kita memilih untuk menjauhkan diri daripada konflik. Jadi lebih baik. Dan kita terhindar daripada masalah. Selalunya kita ni share, sorry lah, minta maaf apa semua kan. Kadang kita cepat sangat segala benda, kita nak email apa semua, tiba-tiba permohonan maaf. Email tidak boleh dipadam. Kan, betul. WhatsApp mungkin boleh padam lah sebelum 5 minit. Lepas 5 minit dah boleh hanya delete for me je. Apatah lagi dekat Facebook tu. Yes. Jadi benda-benda ni, sebab tu saya sebut, orang akan tangkap layar. Orang boleh share, orang boleh kongsi. Jadi anything can happen kalau kita. Jadi tak salah kita ni. Dan ini pada saya, ini juga satu bentuk integriti. Sebab tu saya sebut tadi, kalau kita gagal memaham budaya, kita tak semak sebelum sebar, segala benda kita nak share, berita tak betul pun kita percaya, sebenarnya kita dalam kelompok yang korup. Kerana kita gagal untuk jujur kepada maklumat. Kita gagal untuk berlaku jujur kepada orang yang dituju. Kita gagal untuk berlaku jujur dan adil kepada orang yang menyebarkan, orang yang
menjadi subjek sebaran maklumat itu. Itu yang penting. Okey. Okey, sebelum kita akhiri, nampaknya kita dah sampai hujung kita ni. Sebelum kita akhiri, ada sedikit kata-kata tak daripada Cik Hidayat penonton kita yang ni? Pertamanya terima kasih bagi yang telah mengundang pastinya Ailit Puan Tina sebagai pemudah cara sesi pada hari ini. Saya berbesar hati dapat memberikan perkongsian. Saya macam saya sebut tadilah, saya bukan pakar teori. Saya mungkin diundang kerana ada sedikit pengetahuan atau pengalaman. Saya tidak mengongsikan apa-apa teori. Saya juga tidak memaut apa-apa. Apa-apa hujah-hujah ataupun nas ke. Yang saya cadang, yang saya sebut ini, saya sebut di peringkat awal tadi, perkongsian saya ni sifat dia layman. Maksudnya biar orang yang kita sembang-sembang yang kita boleh faham perkara itu dalam bahasa yang mudah untuk kita faham. Di akhirnya ialah kita berbalik kepada mauduk perbincangan awal. Bila kita sebut mengenai dengan dulu lain, sekarang lain, kita tidak tahu cabaran yang akan berlaku besok. Dan sebagai manusia dan hatta kita pastinya sebagai umat Islam, kita tak tahu apa nak berlaku pukul 12 sekarang pun. Jadi kita kena sentiasa bersedia. Apabila kita sebagai penjawat awam ada semacam satu kebanggaan menjadi penjawat awam, tetapi percayalah bahawa dia datang dengan satu kebertanggungjawaban yang tinggi. Maka ia menuntut kita berubah. Persepsi perlu diuruskan. Persepsi sifat dia ada luaran, ada dalaman. Orang luar akan anggap kita tak buat kerja. Bila kita buat kerja, orang kata kita nak show off. Orang kata kita nak menunjuk-nunjuk. Kita buat saja. Sebab tu yang saya sebut tadi, kerja memang tak bawa ke mati. Tetapi kesempurnaan mati ditentukan bagaimana kita menyempurnakan kerja kita. Kerana kerja itu juga sebahagian daripada ibadah kita sebagai hamba Tuhan di muka bumi ini. Maka berpegang kepada prinsip integriti bukan bermakna kita longgar. Kita bermakna kita keras. Kita skema, tak boleh nak bawa bincang, tak boleh nak ni, tak. Kita bukan statik. Ada ruang kita berbincang. Tetapi itu yang menuntut daya kreativiti dan inovasi kita. Kita must be flexible. Yang paling penting ingat saja, menjadi penjawat awam ini, pendekatan dia, ingatan kepada saya sendiri dan juga tuan-tuan yang mendengar, we must be relevant and at the same time we must be realistic and rational dalam tindakan yang kita ambil. Untuk kekal relevan, kita kena realistik dalam tindakan kita. Dan kita kena rasional dalam menyantuni permasalahan di keliling kita. Percayalah, dengan 2 R ini, R ketiga itu akan datang. Kita akan kekal relevan. Dan dalam cabaran dulu lain sekarang lain ni, insya-Allah kita boleh kekal relevan kalau kita percaya pada prinsip kita berpegang kepada integriti, kita tidak bertoleransi dengan sikap yang culas, kita bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab, responsible, kita bertindak secara rasional, kita berfikir secara realistik. Itu saja daripada saya, Puan, sebagai akhir. Mudah-mudahan cukuplah untuk sesi yang ini kan. Alhamdulillah, tentu saya rasa untuk akhirnya saya rasa perkhidmatan awam kat negara kita ni kan tidak dapat lari daripada norma baharu akibat COVID-19 ni kan. Cik Dayat, oleh itu sebagai penjawat awam, kita perlu membiasakan diri dengan norma baharu ni sebagai budaya kerja dan sentiasa bersedia dari aspek fizikal dan mental agar kita berupaya mengekalkan kualiti penyampaian perkhidmatan yang cemerlang. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan sama-sama, kepada Puan. Terima kasih, Muhammad Hidayat sekali Terima lagi InsyaAllah. selaku panel jemputan. Kita siaran langsung ni hampir lebih daripada 1 jam kan. Alhamdulillah, diharapkan kupasan tu tadi dapat memupuk kesedaran dan membudayakan integriti dalam kalangan warga Ailit. InsyaAllah. Kalau saya boleh kongsikan kata-kata cendekiawan Albert Einstein kat sini ya. Okay. Integrity without knowledge is weak and useless. And knowledge without integrity is dangerous and dreadful. Jadi, terima kasih. Itu saja daripada kami. Baik, sama-sama, Puan. Terima kasih kepada Ailit atas peluang. InsyaAllah ada rezeki kita. Ya, semoga kita dapat bersiaran lagi di masa akan datang, jemputan lagi ya. Kalau ada lagi lah. InsyaAllah. Dengan itu saya sudahi ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.